Siri Jejak Rasul 17 ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Islamic Bank. RHB, kini tiba masanya urusan perbankan anda dipermudahkan. Selepas Durban, Islam mula sampai ke kawasan pergunungan dan pelbagai cabaran yang terpaksa dilalui oleh pendakwah-pendakwah Islam pada ketika itu. Dan bayangkan, untuk jarak 20 km, pendakwah-pendakwah ini terpaksa menggunakan hampir 200 tahun untuk menyebarkan agama Islam. Tenang dan mendamaikan. Suasana yang tidak pernah berubah sejak peradaban manusia bermula di Kaukasus. Inilah alam yang pernah menjadi saksi jatuh bangunnya syiar Islam di pergunungan ini. Antara kurun ke-12 hingga kurun ke-18, aktiviti dakwah menyebarkan agama Islam terhenti seketika. Dakwah hanya berlegar kepada ahli keluarga terdekat sahaja. Bagi para ilmuwan, mendalami Islam secara bersendirian lebih mudah dilaksanakan. Sehinggalah pada pertengahan kurun ke-19 muncul seorang pendakwah Islam yang disegani, Imam Shamil, atau turut dikenali dengan panggilan The Lion of Dagestan. Imam Shamil adalah watak penting di dalam penyebaran agama Islam di kawasan pegunungan. Namun, siapakah sebenarnya Imam Shamil? Kami tinggalkan kota purba Sograt dan merintasi pergunungan Kaukasus menuju ke lembah Gimri, tempat Imam Shamil dilahirkan. Gimri pernah dilabel sebagai kawasan merah, antara lembah yang jarang dikunjungi, terutama orang luar seperti kami. Namun, sepanjang penjelajahan kami merintasi pergunungan Kaukasus, persepsi negatif terhadap orang-orang tempatan tidak benar sama sekali. Kami dilayan dengan baik. Malah, kami banyak dibantu masyarakat tempatan setelah mereka mengetahui niat kami menjejaki sejarah Islam Kaukasus yang masih belum tersingkap. Gimri, sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi tebing berbatu setinggi ratusan meter. Tebing tinggi ini membentuk kawasan banjaran tengah yang panjang merintasi Laut Hitam hingga ke Lautan Caspian. Bentuk muka bumi ini menjadikan kawasan penempatan Gimri dibina di bahagian lereng-lereng batu. Di kampung inilah Imam Shamil dilahirkan pada tahun 1796. Papanya seorang Avas bernama Dengal, manakala ibunya bernama Bahu Sadau. Kedua-duanya daripada keturunan bangsawan. Ketika masih kecil, Imam Shamil seorang yang pendiam dan gemar bersendirian. Sewaktu kanak-kanak lain seusianya bermain bersama teman-teman, Imam Shamil lebih selesa tinggal di dalam gua selama beberapa hari. Imam Shamil menghabiskan masanya dengan beramal dan mendalami ilmu sufi bersendirian. Daripada celahan gua batu, dia melihat pelbagai aksi sang halang yang menjadi simbol keberanian dan kebebasan bagi penghuni gunung. Kepercayaan terhadap perkara tahyul sangat kuat di kalangan penduduk kampung ketika itu. Kanak-kanak Gimri seringkali dimomokkan dengan kisah-kisah yang menakutkan. Umpamanya, tiada dunia di sebalik banjaran Gimri. Namun sikap degil Imam Shamil mengubah segala-galanya. كيف ترقب
رقياك وأنبياء يتماء وتوالت السماء